Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan lagi pada hari ini untuk bertemu pada malam 19, 18 ataupun 19 hari PKP Fasa 2. Jadi moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk sentiasa berada di rumah dan keluar apabila keadaan memerlukan sahaja. Jadi kalau ikutkan, masih lagi ada kes-kes baru pada hari ini. Jadi macam mana? Harap-harap semua berada di rumah okey saja. Macam biasa kalau ada anak-anak kecil, anak-anak yang masih bersekolah, dia orang akan jadi tukang kemas lah. Maksudnya tukang kemas kan. Dia akan rumah, maknanya kita lah yang akan mengemas semula nanti. Okey, kita dah masuk pada hadis yang ke-24. Jadinya marilah kita tengok hadis yang ke-24 apa dia. Okey. Wa an Ibn Abbas qala rukhsa lisyaykh al-kabir an yuftira wa yut'ima kulla yawmin miskina wala qada'a alaihi. Saya terjemahkan. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, okey. Rukhsa li Syekh Al-Kabir, telah diberi keringanan kepada orang yang berumur, yang tua lah. Syekhul Kabir maknanya yang betul-betul berumur, yang berusia lanjut, Syekh Kabir berusia lanjut, an yuftira, untuk dia berbuka. Ini kisah puasa Ramadan, wa yut'ima kulla yaumin miskina, dan dia hendaklah memberi makan bagi setiap hari yang dia tidak berpuasa itu satu orang miskin. Wala qada alaihi, dan dia tidak perlu mengqada puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daraqutni wal Hakim wa sahahahu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Daraqutni dan Imam Al-Hakim. Okey, jadi kita nak lihat, ketahuilah annahu ikhtalafan nas fi qawlihi, bahawa orang ramai berselisih pendapat, di mana para ulama lah berselisih pendapat dalam firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, saya terjemahkan ayat ini. Dan ke atas, dan hendaklah orang-orang yang mampu untuk berpuasa membayar fidyah ta'am masakin, memberi fidyah makan kepada orang miskin. Jadi zahir kepada ayat ini, sesiapa yang mampu berpuasa, kalau dia tak nak puasa, dia kena bayar fidyah. Dia mampu puasa, dia tak nak puasa, dia kena bayar fidyah. Kalau yang mampu puasa, dia boleh dan dia berpuasa, maka tidak perlu fidyah. Okey, secara zahirnya kita lihat itu adalah maksud daripada ayat Quran ini. Okey, kita lihat di sini Fal masyhur, adapun yang masyhur, innaha mansukhah. Hukum yang saya sebut tadi, maksudnya apa? Contoh di bulan Ramadan, dia mampu puasa tapi dia tak nak puasa. Dia mampu puasa, dia tak nak puasa, lalu dia bayar satu cupak. Okey, hukum ini telah mansukh. Maknanya telah ditiadakan. Maknanya tak boleh lah. Maknanya kalau kita mampu puasa tapi kita tak nak puasa, tak boleh. Hukum tu telah pun mansukh, telah pun tiada. Kan? Wa annahu kana awwalu kana awwala fard siyam, awwala fard siyam, anna man syaa at'ama miskina wa aftar wa man syaa shama. Okey, kita nak sebut pada awal-awal puasa bahawa sesiapa yang nak berpuasa, dia boleh dia tak perlu berpuasa pada bulan puasa, dia tak perlu berpuasa, dia boleh memberi makan satu orang miskin. Man syaa, barang sesiapa yang nak, dia beri makan pada orang miskin, kemudian dia boleh berbuka puasa. Maksudnya dia hari tu bulan puasa, tapi hari tu dia bagi makan pada orang miskin. Bila dah bagi makan orang miskin, dia boleh tidak berpuasa. Okey, itu hukum asal. Itu hukum asal, bukan hukum sekarang ni Wa man syaa shama, barang siapa yang nak puasa, dia puasa. Tsumma nusikhat, kemudian hukum ini telah pun dimansuhkan, telah pun ditiadakan. Jadi tak boleh lah, walaupun ada ayat ni, tapi kita boleh kata, kan ayat Quran kata boleh kalau tak nak puasa, kita boleh bagi makan satu orang miskin. Bukan. Okey, kemudian, okey sebentar, ada suara budak-budak dia menjerit ini.
Kita sambung semula. Wa antasumu khairul lakum. Dan kalau kamu nak berpuasa, itu lebih baik bagi kamu. Ya. Okey, maknanya telah dinasahkan oleh ayat ini. Ya, hendaklah kamu puasa. Puasa itu lebih baik bagi kamu. Ya, maknanya perintah untuk berpuasa. Waqilah, dikatakan juga biqaulihi, ya, ada yang menyatakan bahawa hukum yang di atas ini telah dimansuhkan oleh ayat ini. Ada juga yang mengatakan hukum pada ayat ini telah dimansuhkan pada ayat ini. Faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Barang siapa yang melihat anak bulan puasa, maka hendaklah dia berpuasa. Dekat sini falyasumhu adalah kata perintah. Kata perintah dalam Al-Quran kebiasaannya ia merujuk kepada wajib, mesti dilakukan. Hai semua, Cik Umat Hairmi, Cik Umat Afirizwan, Puan Laili. Okey, kita sekarang ni hukum berkaitan puasa lah. Ya, kalau ada apa nak tanya boleh letak kat bawah. Okey, saya beranggapan semua di hadapan saya ni memahami apa yang saya sebut. Ya. Maknanya saya sebut tu okey, smooth sajalah ya. Okey, waqila qaumun hiya ghairu mansukhah. Ada pula yang menyebut bahawa ayat ini masih kekal. Ya, jadi ayat ini masih kekal lagi, tetapi penggunaannya kepada siapa? Okey ya. Jadi disebutkan oleh oleh sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kama huna sebagaimana yang disebutkan di sini, waruya annahu kana yaqra, bahawa Ibnu Abbas, ya, macam para sahabat ni dia hafal Quran, benda ditulis Quran tu, kemudian dalam Quran tu, ya, yang ditulis tak ada ta'liq, ya, macam ada sikit-sikit nota lah, ya, nota kaki di tepi tu. Okey, dekat sinilah wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan ke atas orang yang mampu, ya, yutawwaqunahu, orang yang mampu, yukallifunahu wala yutiqunahu, ya, dia telah ditaklifkan tapi dia tidak mampu. Wa yaqul laisa bimansukhatin, benda ini, ya, telah ditaklifkan, maknanya semualah, semua orang yang telah mukallaf, ya, baligh akil semua, wala yuti, tapi tidak mampu, ya. Dia wa 'alal ladzina yutawwaqunahu. Okay, kalau dekat sini bacaannya wa 'alal ladzina yutiqunahu, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kalau hanya dekat sini wa 'alal ladzina yutawwaqunahu. Okey, ini qiraat, ya. Kalau kita baca dalam bab qiraat dia ada perbezaan bacaan. Okey, jadi masuk kat sini yukallifunahu, barang siapa yang telah diberikan taklif kemudian dia tidak mampu, laisat bimansukhah. Jadi ayat ini tak masuk, ayat ini masih ada. Cumanya ayat ini dikhaskan kepada siapa? Lisyaikhil kabir, oleh orang yang telah lanjut usia. Wal mar'atil himmah, begitu juga wanita lah, laki asyaikh, yang perempuan dipanggil himmah, laki dipanggil syekh, yang perempuan dipanggil himmah, maknanya wanita lanjut usia. Sini lelaki lanjut usia. Okey, wa hadha huwa alladhi akhrajahu anhum man dzakarahu al-musannif. Ini jugalah yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Wa fi sunan ad-Darqutni, itu juga telah disebutkan dalam sunan Darqutni daripada Ibnu Abbas, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadinya bagi siapa yang mampu hendaklah dia mengeluarkan fidyah makan seorang miskin, ta'amu masakin, ta'amu miskin wahid, seorang miskin. Kemudian faman tatawwa'a khaira, barang siapa yang sukarela, untuk berbuat kebaikan, boleh dia zada miskinan akhar, dia boleh tambah lagi. Maknanya syaratnya apa? Kalau tak nak puasa, tak mampu puasa, dia boleh bayar satu cupak, satu cupak, satu sa' lah, satu cupak. Kemudian, untuk satu orang miskin. Tapi kalau dia nak bayar lebih, boleh. Dia nak keluarkan lebih, boleh. Tidak ada masalah. Cuma dekat sini menyebut faman tatawwa'a khaira, itu adalah lebih baik bagi dia. Fahuwa khairullah. Fahuwa khairullah. Ia adalah lebih baik baginya. Qala wa laysat mansukhah. Kat sini sama juga. Ayat di atas menyebut laisat mansukhah, kat sini walaisat mansukhah. Ia tidak mansukh illa annahu rukhisa lisyaikh al-kabir, telah beri keringanan kepada orang yang lanjut usia yang mana dia tidak mampu untuk berpuasa. Isnaduhu sahih. Hadis ini perawi-perawinya adalah siqah dan hadis ini hukumnya tarafnya adalah sahih. Thabit memang sahih, dan hadis tu kata memang ada lah, memang ada, thabit.
Okey, wa fihi aidan la yurakhas fi hadha illa lil kabir. Okey, tambahan kepada itu, tidak diberi keringanan kecuali orang yang lanjut usia yang tidak mampu untuk berpuasa ataupun orang yang sakit la yushfa yang tidak sembuh. Sakit apa yang tak sembuh, yang tak boleh puasa? Mungkinlah kan kalau kita ada penyakit yang tak boleh sembuh, maka kita tak perlu berpuasa. Itu juga kalau kita lanjut usia, kita sampai tahap tak mampu untuk berpuasa, maka kita boleh untuk berbuka puasa. Tapi kalau saya, tak ada harapan lah kan, masih muda lagi, masih mampu lagi, masih bertenaga lagi untuk berpuasa, jadi tak termasuklah dalam pengecualian ini. Qala wa hadha sahih, ini benar, wa ayyana fi riwayatin qadral it'am, ya. Kemudian dalam riwayat ada menyebut tentang kadar. Kadar kita nak bagi tu berapa banyak? Wa annahu nisfu sa' min hintah. Ya, nisfu sa' min hintah. Secupaklah lebih kurang. Ya, sa' dia ada 2 mud, maknanya nisfu sa' 1 mud lah, ya. Min hintah. Hintah ni gandum ataupun kalau kita lihat makna perkataan tu bali, ya, bali ataupun gandum lah lebih kurang, ya. Wa akhraja aidan, ya, kemudian ada hadis yang lain pula daripada Ibnu Abbas, Ibnu Umar fil hamil, ya. Begitu juga berkaitan dengan orang yang hamil, orang yang murdi' ni yang menyusukan anak, annahuma yuftiran. Kedua-dua ini boleh berbuka puasa wala qada. Dia tidak perlu qada, ya. Wa akhraja mithlahu an jama'atin minas sahabah. Begitu juga sebagaimana yang disebutkan di atas ini, jama'atun minas sahabah, ada beberapa orang lagi daripada kalangan sahabat. Menyebut apa? Wa annahuma yut'iman kulla yaumin miskina. Dia memberi makan kepada orang miskin satu hari satu, ya. Wa akhraja an Anas bin Malik annahu dha'ufa, ya. Kemudian berkaitan dengan Anas bin Malik, dia pernah lemah sakit selama setahun. Ya, dha'ufa aman anis saum, dia tak mampu, ya, nak ganti puasa pun tak mampu, nak berpuasa bulan Ramadan nak ganti pun tak mampu. Fa sana'a jafnatan min tharid fada'a 30 miskina fa ashba'ahum. Kemudian dia buat satu bekas makanan, ya, yang ada roti, ada lauk daging. Tharid ni saya nak sebut pun makanan Melayu tak ada. Dia lebih kurang dalam tu ada daging, dalam tu ada sayur, ada kuah. Lebih kurang macam itulah. Nak kata kuah dia banyak, tak ada. Kuah dia sikit sahaja. Ya. Makanan Melayu tak ada saya nak sebutkan. Okeylah, maknanya macam itulah. Ada roti dan ada lauk-lauk, ya. Dan dia bagi makan sehingga kenyang. Ya, dia bagi makan sehingga kenyang. Okey, wa fil mas'alah khilaf. Okey, tadi cerita dah habis, cerita atas sudah habis. Sekarang ni cerita lain pula, ya. Wa fil mas'alah khilaf, ada khilaf, ya, di antara as-salaf, golongan salaf. Bain as-salaf fal jumhur, jadi jumhur kebanyakan daripada mereka, daripada golongan salaf ini, annal it'am, jumhur ni maknanya kebanyakan, ni majoriti, annal it'am lazim, ya, memberi makan adalah lazim, mesti, ya, mesti fi haqqi man lam yutiq as-siyama likabirin. Okey, maknanya orang tua lanjut usia tak mampu puasa, dia boleh beri makan. Ya, mansukhun li ghairihi, maksudnya kalau yang muda, yang masih sihat, yang bertenaga lagi, yang mampu puasa, hukum tadi telah mansukh. Ya, hukum tadi telah mansukh. Tak mampu puasa, kena ikut keadaannya lah. Tapi kalau dia mampu puasa, ya, dia kena teruskan berpuasa. Wa qala jama'atun. Okey, tadi ni jumhur daripada salaf, ini sebahagian, ya, daripada golongan salaf. Al-it'am mansukh, ya, al-it'am mansukh, memberi makan itu mansukh, walaisa 'alal kabir idza lam yutiq as-siyama it'am. Jadi ini pandangan lain, ya, tapi jumhur, ya, kita akan ambil pandangan jumhur, maknanya kalau orang tua dia tak mampu, dia tak perlu puasa, dia tak perlu qada lah, ya, dia cuma bayar fidyah sahaja, ya, dia bayar fidyah, satu cupak beras bagi satu hari kepada fakir miskin. Ya, ataupun dia bagi makan makanan yang mengenyangkan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik, dia menyediakan makanan, ya, roti dan daging kepada 30 orang miskin disebabkan 30 hari dia tidak berpuasa, ya. Okey, man lam yutik siyam ghairuhu wa laisa idza lam yutik siyam fa'am. Okey, wa qala Malik, berkata Imam Malik, yustahab lahu al-it'am, maknanya orang yang
tidak mampu berpuasa, orang yang tua lanjut usia ni, maka disunatkan sunat baginya untuk memberi makan. Sunat bagi dia untuk memberi makan kepada fakir miskin. Waqila ghairu dzalik. Ini pandangan yang lain lah. Kemudian wal azhar ma qalahu Ibnu Abbas. Jadi pandangan yang kita pilih adalah pandangan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Okey, inilah Ibnu Abbas, satu di sini dan lagi satu Ibnu Abbas, mana? Ibnu Abbas, ya. Pandangan di sini jugalah, ya. Maksudnya apa? Orang yang tua, orang yang lemah, maka dia tidak perlu berpuasa. Kemudian dia boleh bagi makan fakir miskin, ya. Kalau Ibn Abbas bermurad bi Syekh Al-Ajiz, ya, yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan perkataan Syekh, ya, yang dimaksudkan dengan perkataan Syekh itu, okey, ini dijelaskan di sini, ya. Kalau tadi yang lanjut usia, ya, yang usia dah kita berumur, tapi kalau di sini maksud perkataan Syekh Al-Ajiz anis saum, yang ajiz tu lemah, lemah daripada puasa, dia tidak mampu untuk berpuasa. Thumma zahir anna hadithahu mauqufun. Ya, dan jelas dalam hadis ini adalah mauquf. Maksud mauquf tu apa? Ani Ibn Abbas qala, dia terus, ya, hadis ni terus menyebut Ibn Abbas yang berkata, ya. Sebab itu kita sebut hadis ni mauquf. Kalau hadis ni menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini adalah hadis disebut mausul, ya. Tapi kalau hadis tu sahabat tak sebut, disebut tabi'in saja, hadis tu kita panggil hadis mursal. Okey. Jadi sebab itu hadis ni mauquf. Hadis mauquf dia bergantung jugalah kepada matannya, kepada isnadnya untuk kita sebut hadis tadi sebagai hadis dhaif ataupun hadis hasan ataupun hadis yang sahih. Cuma di sini kita melihat Imam Daruqutni dan Imam Al-Hakim telah mensahihkan hadis ini, ya. Okey, wa yahtamilu anna al-murad rakhasan nabiyyu. Okey, ini ihtimal, kebarangkalian yang lain. Tadi dah selesai satu hukum, ini cerita kebarangkalian yang lain, ya. Kita nak ambil hadis ni sedikit lagi, 2 baris saja lagi, ya. Wa yahtamilu anna al-murad rakhasan nabiyyu ghayra sighah li ilmi, ya. Jadi kalau ikutkan di sini kebarangkalian adalah yang dikehendaki dalam hadis tadi ialah bahawa Nabi SAW memberi rukhsah fa ghayra sirah lil ilmi bidzalik fa inna at-tarkhis ma yakunu tauqifan. Ya, bila bersebut tentang tarkhis, keringanan mesti datang secara tauqif, datang daripada Nabi SAW. Ya, dia bukan ijtihadi. Dia tak boleh kita buat ijtihad, oh aku nak gini, tak ada. Bila sebut rukhsah mesti datang daripada Nabi SAW. Okey, wa fiha annahu yahtamilu annahu fahimahu Ibnu Abbas minal ayat wal aqrab. Jadinya kebarangkalian lagi satu bahawa yahtamilu annahu fahimahu, bahawa Ibnu Abbas memahami daripada ayat, ya, dia sebutkan perkara dalam hadis itu adalah apa yang dia fahami daripada ayat. Okeylah, terima kasih. Kalau ada apa-apa yang kurang faham boleh letakkan dalam komen. Saya menganggap sebab dia straightforward saja, satu hala saja kan, saya tidak tahu sama ada tuan-tuan faham ataupun tidak. Kalau kurang faham boleh bertanya ataupun boleh PM saya, insya-Allah. Kalau tahu nombor telefon saya boleh WhatsApp saya. Okay, insya-Allah saya akan cuba sedaya untuk menjawab soalan-soalan yang tuan-tuan ajukan. Okeylah, terima kasih. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Jadi satu hari satu hukum. Hukum tadi mungkin ada 2-3 hukum juga. Jadinya moga-moga apa yang saya sebutkan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah, ya. Tuan-tuan doakanlah, ya, saya untuk istiqamah tiap-tiap hari sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Kan, sampai hari kiamat sampai bila-bila lah insya-Allah. Ayo jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Jadi satu hari hukum mungkin ada juga. Jadinya moga apa yang saya sebutkan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah, ya. Tuan-tuan doakanlah, ya, saya istiqamah tiap hari sampai bila-bila, sampai hari kiamat, kan, sampai kiamat insya-Allah. Saya jumpa lagi. Assalamualaikum.